Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa hari Ashura atau kacau bubur Ashura. 10 Muharram adalah dinamakan sebagai hari Ashura. Antara budaya tradisi masyarakat kita Melayu ini turun-temurun, apabila tiba tarikh ini, maka pasti di sana ramai orang kampung akan bersama-sama bergotong royong untuk memasak bubur Ashura, di mana ramai di antara mereka yang melakukan gotong royong ini dan membuat resipi yang berbagai-bagai. Tapi mereka kata jangan kurang daripada 10 jenis bahan makanan. Itulah dinamakan bubur Ashura. Wallahu alam. Ya, dengan buburnya, dengan kacangnya, dengan ubinya, dengan pisangnya dan sebagainya. Salah satu kenangan di zaman kanak-kanak kita, iaitulah bila bubur Ashura ini dimasak, maka kita bersama rakan-rakan kita yang kecil-kecil dulu, ya, zaman di kampung dulu, kita makan dengan penuh seronok, kemerihan dan sebagainya. Ada setengah-setengah kampung, mereka makan dalam tempurung kelapa. Masya Allah, ya, tempurung. Kalau orang Kedah kata tempurung nyok, yang mereka bawa, ambil bubur, masukkan dalam tempurung. Sebab zaman dulu tidak ada Tupperware. Jadi Masya Allah, ini satu nostalgia, kenangan makan bubur Ashura. Masya Allah. Tuan-tuan, sebenarnya apakah yang disuruh oleh baginda Nabi SAW? Dan dua persoalan. Adakah salah kita masak bubur Ashura ini? Adakah ini satu yang disuruh oleh syarak, ataupun ia sekadar satu budaya masyarakat ataupun adat budaya masyarakat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, selalu yang diceritakan bahawasanya asal, ya, ada riwayat menceritakan asal bubur Ashura ini berdasarkan cerita landingnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ada kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantini, Nihayatuz Zain, dan juga ada karangan Jami'ul Fawaid, karangan Syekh Daud Al-Fatani, yang menceritakan berkaitan dengan peristiwa ini. Iaitu katanya ketika Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di atas Bukit Judi pada hari Ashura, lalu dia berkata kepada umatnya yang berada di dalam kapal itu, himpunkan apa yang kamu miliki daripada makanan mana yang lebih-lebih. Lalu dibawalah satu genggam kacang, dipanggil kacang baqila, ya, kacang pul, kacang pul. Satu genggam kacang adas, ada lagi hintah, daripada tepung, dan juga adalah biji-biji yang lain digabungkan. Maka berkatalah Nabi Nuh, katanya, iaitu masaklah kamu sebab kamu sudah diselamatkan atau mendapat kemenangan oleh Allah sekarang ini. Jadi cerita ini tuan-tuan ada dalam kitab, cuma tarafnya dia tidak sebut ini sebagai hadis, ya, dan sebagainya. Cuma cerita ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Cerita ini berkaitan dengan syar'u man qablana, iaitu Nabi Nuh alaihi salam suruh buat ini. Adakah satu jamuan yang syar'i ataupun tidak? Tapi jelasnya ialah ada jamuan, ya. Adakah Nabi suruh kita buat jamuan? Adakah berdosa kita buat jamuan? Sebenarnya, ya, di ulama-ulama menyebut ia sebenarnya adalah merupakan satu bentuk jamuan, dan disuruh atau tidak disebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kisahnya. Jadi kita adakah disuruh buat jamuan atau tidak? Mari kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut di dalam hadis Nabi ketika Sa'id ibn Jubair dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia kata qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah al-Munawwarah, fawaliyadal yahud yasumuna.
Nabi mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Yaum Asyura, berpuasa pada hari Asyura. Fasa'alahum an dhalik. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu puasa? Nabi tanya, kenapa kamu puasa? Lalu mereka berkata, inna hadzal yaum azharallahu fihi Musa wa bani Israel ala qaumi Fir'aun. Fanahnu nasumu ta'ziman lah. Faqala Nabi SAW, nahnu awla bi Musa minkum fa'amara bisawmihi. Kemudian mereka berkata, kami meraihkan pada hari tersebut, kami bersyukur kerana inilah hari di mana Allah menangkan Musa. Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah binasakan Fir'aun. Ya, Allah binasakan Fir'aun dan kaum Fir'aun. Kami puasa kerana bersyukur. Kami puasa mengagungkan hari ini. Maka Nabi kata, kamilah yang lebih berhak. Ya, kitalah orang Islam lebih berhak meraihkan Nabi Musa. Ya, kemenangan ini kemenangan seorang Rasul. Kitalah yang berhak untuk meraihkan. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi suruh supaya para sahabat berpuasa. Artinya, anjuran yang disuruh oleh Nabi SAW ialah untuk berpuasa sunat pada hari Asyura. Cuma tidak dilarang orang nak masak bubur. Cuma saya rasa, ini pandangan saya, bahawa boleh jadi budaya kita sekarang ini, masak bubur sampai sekarang boleh jadi dikaitkan dengan puasa beramai-ramai. Dia bukanlah, bila sebut je bubur, kita kata Syiah. Tak, ni bukan soal Syiah ni. Kita melampau-lampau sikit-sikit, kita label Syiah. Saya rasa bahawasanya budaya kita, orang tua-tua dahulu, bila mereka ini berpuasa, maka mereka puasa berjemaah. Dan budaya puasa berjemaah ini, buka puasa pun berjemaah. Dia orang dulu-dulu, mereka kalau buka puasa, bubur. Ya, jadi mereka masak bubur dan dengan membuat itu mereka berbuka puasa beramai-ramai. Cuma kita sekarang ini, disebabkan lemahnya kekuatan iman kita, kekuatan beribadat kita, maka tinggal bubur, puasanya hilang. Jadi tuan-tuan, pastikan pada hari Asyura ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berpuasa. Dan nak kacau bubur, silakan. Nak buat bubur Kelantan, nak buat bubur Kedah, nak buat bubur Singapura, Selangor, Jawa, banyak, silakan. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan puasa Asyura. Dikatakan puasa Asyura ini, Allah akan ampunkan dosa kita setahun. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dan ada satu hadis tapi tidak kuat. Hadis ini tuan-tuan disebut di dalam ulama-ulama kata hadis yang sangat dhaif tapi boleh dijadikan sebagai fadilat amal, iaitu man wassa'a an iyalihi yawm Asyura, wassa'a Allahu sa'iri sana atau kama qala. Disebut ni hadis ini, ada setengah ulama kata al-mawdu'at, dia kata hadis yang reka. Ada setengah ulama kata iaitu dia dhaif. Ya, tapi cukup untuk fadil amal. Siapa meluaskan rezeki pada anak dia hari ini, buka puasa elok sikit, maka insya-Allah diluaskan rezekinya sepanjang tahun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat beramal untuk mencari keridhaan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.